Kali ni kita nak cerita pasal battery health. Kenapa battery health iPhone korang macam aku ni dia jatuh sampai 89%. So tanpa buang masa lagi, jom. Okay, untuk video kali ni aku nak ceritakan dekat korang kenapa battery health iPhone kat tangan aku ni dia turun. iPhone 11 Pro aku jaga dia dan dia adalah pada 98%, dan yang iPhone XR dia hanyalah pada 89%. Jadi kenapa? So yang pertama sekali apa yang korang perlu tahu adalah bateri iPhone ni dia dibekalkan dengan bateri lithium ion. Jadi secara dasarnya memang semua bateri, tak kira lah bateri jenis apa pun, dia akan degrade over time. Maksudnya dia akan berkurangan dalam satu jangka masa. Macam Apple sendiri cakap dekat dalam web page dia, bateri dia akan turun sehingga 80% apabila dia dah di charge sampai 500 charge cycle. Charge cycle tu maksudnya apa? Daripada 0 sampai 100 korang charge sampai 500 kali. Lebih kurang macam tu lah, senang nak faham. Kalau contohlah, kalau korang charge daripada 40% sampai 80%, so itu baru dalam 40%. So itu belum complete satu full charge cycle. So senang cerita, battery health ni akan turun, tapi cepat atau lambat dia akan turun tu bergantung kepada cara penggunaan korang sendiri. Jadi antara sebab-sebab battery health ni turun adalah, bagi contoh, kalau bateri tu panas, dia boleh juga menyebabkan reaction dekat dalam bateri tu, menyebabkan battery health tu turun juga. Jadi dekat dalam video ni aku nak bagi sikit tips lah macam mana untuk korang jaga battery health korang supaya boleh maintain pada masa yang lama dan boleh kekalkan battery health korang pada tahap yang tertinggi. Yang pertama sekali, tips yang paling penting, kalau korang pergi dekat bahagian setting ni, kat battery health punya setting tu sendiri dah ada satu cara untuk korang jaga bateri dengan baik, iaitu dekat bahagian setting battery health tu, tengok dekat bawah sekali ada optimize charging, dan korang onkan sahaja benda ni dan dia akan membantu battery health korang dengan mana cara dia akan belajar waktu bila kita guna phone ni banyak dan waktu bila kita kurang gunakan phone ni. Jadi dia akan, kalau kita masukkan charger, dia akan charge pada kadar yang terbaik lah supaya tak merosakkan battery health. Yang kedua, macam aku cakap tadi, kepanasan boleh menyebabkan kerosakan ataupun chemical reaction dekat bateri. Jadi disebabkan oleh itu, dia akan menyebabkan kekurangnya korang punya battery health. Jadi korang kena elakkan pada tempat-tempat yang panas iPhone ni, especially macam kat Malaysia ni. Kalau macam orang kat luar negara tu tak kisah sangat sebab dia orang ada sejuk ada panas kan, tapi kat Malaysia ni memang sentiasa panas. Kalau korang bawa phone ni dekat tempat panas, memang korang kena expect yang battery health korang mungkin akan berkurang lebih cepat berbanding orang lain kalau digunakan pada waktu yang panas. Disebabkan itu jugalah tips yang ketiga, aku nak suggest elakkan ataupun kurangkan penggunaan phone waktu charging. Mungkin semua orang dah bagi tahu korang macam benda ni, simple macam tu je. Sebab waktu korang charging, bateri tu tengah tak isi, dan bila kita guna, kita drain balik bateri tu, memang dia akan gunakan tenaga ataupun kacau bateri tu punya function, menyebabkan battery health iPhone tu turun. Next adalah dari segi kepanasan juga. Tapi kalau orang yang pakai casing yang tebal-tebal sampai 2 inci tu, kalau waktu charge aku sarankan buka korang punya casing, sebab waktu kita charging tu bateri tu memang akan jadi panas sikit. Kita kena biarkan haba tu diriliskan keluar. Kalau kita biarkan dia terpedap ke dalam, dia akan jadi kepanasan dan menyebabkan battery health tu turun lagi macam tadi. Dan yang seterusnya yang kita nak cerita pasal benda ni, iaitu power bank. So power bank yang aku ada ni adalah power bank yang fast charging, yang agak murah juga. Aku akan sediakan link power bank ni dekat bawah supaya korang boleh check out dan beli. Yang mana power bank ni membantu battery health tu macam mana? Dengan cara korang kerap charge telefon. Maksud aku kerap charge telefon tu bukanlah macam dah 90% korang charge bagi 100, bukan. Maksud aku kerap charge telefon tu jangan bagi phone tu jatuh sampai 0%. So pastikan korang ada power bank lah yang berdekatan dengan korang untuk keep korang punya battery health tu at least daripada range 20 sampai 80%. Sebab dalam range tu adalah range yang selamat untuk jaga bateri kita lah. Jadi dengan adanya power bank ni, jom kita unbox sama-sama, tengok apa ada dekat dalam power bank ni. So ini adalah power bank TOPK dengan 10,000 mAh power bank, yang mana dia bagi charge quick charge 3.0, boleh charge sampai 18 watt. Korang akan dapat satu power bank macam ni rupa dia, warna biru. Oh, dia punya finishing tu sangat-sangat cun lah guys. Harga dia pun murah berbaloi. Ush, menarik power bank ni. So korang tengok kat sini, finishing dia sebenarnya cun gila guys. Aku macam terpegun kejap. Okay, sambung cerita pasal battery health tadi. So apa function power bank ni dengan battery health korang? Macam aku cakap tadi, jangan bagi iPhone korang turun sampai 0%. So bila dia jatuh sampai 0%, kalau korang perasan lah, kalau korang charge handphone daripada 0% sampai 10%, dia akan makan masa lebih lama berbanding dengan korang charge phone daripada 20% sampai 30%. So sebab tu aku sarankan yang mana
korang beli ataupun cari power bank, tapi power bank TOPK ni memang cun pula tiba-tiba aku tengok kan. Okay, tak apa, cari power bank dan aku akan tunjuk bagi korang power bank TOPK ni dekat bawah supaya korang boleh buat pembelian. Dan aku tengok review orang memang ramai beli power bank TOPK ni sebab dia punya design ni cun gila kalau korang bawa pergi mana-mana. Dan dia ada fast charging sampai 18 watt. So memang support lah untuk iPhone pun boleh, untuk Android pun boleh. Okay, tak apalah pasal power bank ni korang boleh check out dekat bawah punya link lah. Tapi yang penting je korang jaga battery health korang dengan gunakan power bank untuk charge dengan kerap supaya dia tak jatuh sampai 0%. Ingat ya guys. Okay, next, antara cara untuk jaga battery health iPhone korang juga adalah korang kena cari kabel yang berkualiti. Ini sebagai contoh je. Tapi kalau korang nak cari kabel iPhone, korang kena cari kabel yang ada MFI certified. Maksud aku MFI certified tu apa? MFI tu sebenarnya stands for made for iPhone, iPad, iPod. So memang Apple certified. Apple bagi kebenaran untuk diorang ni untuk buat kabel ataupun kepala charger tu sendiri. So cari yang tu nak jaga korang punya iPhone punya battery health. Lagi satu nasihat aku, kurangkan menggunakan wireless charger. Sebab kalau macam mana korang tahu, bila korang guna wireless charger, dia akan menyebabkan kepanasan yang agak teruk. Dan juga sebenarnya wireless charger ni dia tak energy efficient, dia banyak lagi pakai tenaga berbanding dengan gunakan wired charger lah. Tapi kalau boleh kurangkan, korang kurangkan sebab dia juga boleh menyebabkan penurunan battery health ni semua. Jadi TOPK dihantar ke power bank ni untuk kita tengok dan review. Tapi power bank ni overall bagi aku memang sangat-sangat cun. Dan dia ada 10,000 mAh, boleh charge kalau iPhone 3 kali. Dia ada quick charge dan support quick charge dekat iPhone juga. So tak ada isu. Dia bagi Type A kepada mini USB, bukan USB Type C ya. Dan dekat sini dia punya lubang ni, apa yang ada adalah korang akan dapat USB biasa satu, USB mini satu dan USB Type C. So semua jenis USB yang korang kenal memang ada dekat sini. Dan bila tekan button ni, boleh dapat dia punya bateri sekarang. Dan juga dia support fast charging dekat, korang boleh fast charge power bank ni. Dan juga power bank ni boleh fast charge korang punya phone sehingga 18 watt. So pada pendapat aku memang okey sangat lah, sebab korang boleh gunakan 18 watt fast charge untuk iPhone dan juga phone-phone lain. Dan bagi aku apa yang paling best dekat power bank ni adalah design dia guys. Design dia memang sangat-sangat cun. Korang boleh check out lah. Aku tengok ramai gila orang beli dekat Shopee, Lazada, kedai ni. Aku akan link dan review, memang semua review top 5 bintang lah. So sebab tu aku tak segan dan silu untuk recommend korang pakai power bank ni. Okay guys, aku harap video pasal battery health iPhone ni membantu. Dan kalau korang ada tips-tips ataupun pendapat mengenai battery health ni lagi, korang boleh sediakan komen dekat bawah. Kita baca dan kita kongsi sama-sama. Kita boleh try untuk terapkan untuk jaga battery health kita punya iPhone sama-sama. Harap video ni membantu. Dan kalau video ni bantu aku, harap korang boleh bantu aku dengan cara tekan butang like dekat video ni dan subscribe dekat channel Azkatech untuk bagi aku semangat buat video-video yang lebih baik dan menarik untuk korang semua. Okay guys, sekian saya Adam daripada Azkatech. Assalamualaikum dan salam